Minggu lepas, kita mempunyai cerita daripada Indonesia. Konfesi seram untuk minggu ini, saya akan bawakan cerita dari Phnom Penh, iaitu Kemboja. Untuk minggu ini, konfesi adalah daripada David dan tajuk untuk minggu ini adalah Gambar yang Hilang. Anda sedang menonton Konfesi Seram di Supernatural Confessions. Pada tahun 2016, saya dihantar ke Phnom Penh untuk tujuan kerja. Dan saya menetap di sana lebih kurang 18 bulan. Tetapi kerana masalah keluarga, saya kembali ke Malaysia selepas itu. Pada minggu pertama ketika saya berada di Phnom Penh, saya diberikan hotel 4 bintang di kawasan bandar. Sementara saya mencari apartmen yang sesuai untuk disewa. Dan ketika itu jugalah saya berjumpa dengan banyak ejen hartanah yang membawa saya ke pelbagai tempat untuk disurvey. Dan apa yang dapat saya komen tentang ejen hartanah di sana memang profesional dan adalah paling mesra yang saya pernah jumpa sepanjang hidup saya. Kenapa saya kata begitu? Apabila mereka tahu bahawa saya tidak mempunyai kenderaan untuk ke sini ke sana mencari apartmen, mereka akan jemput saya, tidak kisahlah di tempat kerja ataupun di hotel, dan membawa saya mencari apartmen yang sesuai. Walaupun saya tahu serba sedikit tentang Phnom Penh, tetapi saya tidak pasti tentang kawasan sama ada selamat ataupun tidak didiami. Lagipun saya masih baru di sana dan tidak pernah saya ke Kemboja sebelum ini. Seandainya masih single, bolehlah saya cari kawasan perlahan-lahan. Tetapi ini tidak. Isteri dan anak yang baru berumur 1.5 tahun akan datang tinggal bersama saya di Phnom Penh dalam seminggu 2. Atas sebab isteri yang tercinta dan anak yang tersayang, saya telah ke berpuluh apartmen untuk mencari mana satu yang sesuai untuk didiami keluarga saya. Apartmen perlulah bersih, selesa, dekat dengan tempat kerja, dan apa yang saya cari adalah perlu yang dekat dengan kedai-kedai kerana saya khawatiri seandainya saya tidak berada di rumah, isteri bolehlah shopping di kedai-kedai yang berdekatan. Namun, tidak berjumpa. Sampailah pada suatu hari, si ejen hartanah ini menelefon dan memberitahu saya bahawa dia ada satu tempat yang dia rasa sesuai. Dan dia juga tambah, tempat itu adalah berbeza daripada tempat-tempat lain yang pernah kita kunjungi. Makan tengah hari pun belum habis, kami berdua bertolak ke rumah tersebut. Dan dia bawa saya ke pinggir bandar, iaitu di kawasan yang bernama BKK 3. Bagi yang pernah ke Phnom Penh, pasti tahu akan kawasan ini. Bagi yang tidak pernah, saya akan bagikan huraian ringkas. BKK 3 adalah terkenal dengan Tuol Sleng Genocide Museum, di mana museum ini adalah bekas sekolah menengah, tetapi digunakan sebagai penjara apabila Khmer mengambil alih kuasa pada tahun 1975 sehingga 1979. Tuol Sleng bukan sahaja digunakan sebagai penjara, tetapi ia juga adalah tempat seksaan. Dan di sini, lebih daripada 10,000 kematian. Mungkin kita akan ceritakan lebih banyak lagi tentang Tuol Sleng di hari yang lain. Kita kembali ke cerita David. Tempat yang ejen tunjukkan adalah lebih kurang hanya 100 ke 200 meter jaraknya daripada museum tersebut. Bangunan yang dia tunjukkan mempunyai 5 tingkat dan ada kawasan lepak lagi di atas bumbung. Apabila saya masuk, saya nampak tempat agak kemas, teratur, walaupun perabot nampak sedikit usang, tetapi secara keseluruhannya adalah nampak okey. Hanya unit itu sahaja yang saya ambil lebih kurang 15 gambar untuk saya hantarkan kepada isteri saya melalui WhatsApp nanti.
Walaupun saya dan ejen juga turut ke unit-unit yang lain, tetapi saya tidak mengambil gambar kerana unit-unit yang lain adalah kurang memuaskan. Lalu saya bagi tahu ejen saya akan buat keputusan secepat mungkin selepas saya berbincang dengan si isteri. Lalu ejen menghantar saya balik ke ofis. Sampai sahaja di ofis ataupun di pejabat, saya terus ke meja rakan sekerja saya yang sudah bekerja di Phnom Penh untuk beberapa tahun tetapi asalnya adalah daripada Malaysia untuk dapatkan pendapat beliau tentang tempat tersebut. Tetapi apabila saya keluarkan telefon saya untuk tunjukkan gambar-gambar yang saya ambil di unit tersebut, hairannya, tiada satu pun gambar yang di dalam telefon saya. Apa yang lebih hairankan adalah telefon itu adalah telefon baru yang saya beli sebelum datang ke Kemboja. Habis dicari satu handphone. Setiap folder yang saya jumpa di dalam telefon tersebut, saya buka dan cari gambar-gambar tersebut. Mana tahu disavekan di folder yang lain kan? Namun, tidak berjumpa. Dan apabila saya fikir balik, saya pasti 100% bahawa saya ada ambil gambar tersebut sebab ada gambar yang saya mintakan ejen untuk ambilkan dengan saya berada di dalam. Malah kami berdua memeriksa setiap gambar apabila kami telah ambil untuk memastikan bahawa gambar-gambar tersebut jelas dan tidak gelap. Tetapi masalahnya sekarang, satu gambar pun tidak saya jumpa di dalam telefon saya. Lalu saya hantarkan mesej kepada isteri saya menyatakan betapa kesalnya saya beli telefon ini bahawa telefon ini tidak mempunyai autosave feature seperti telefon-telefon yang lain. Tetapi isteri kata, tidak apa, kita boleh cari lagi. Mungkin tiada jodoh, kata isteri. Lalu saya kembali ke meja ataupun tempat duduk saya dan sambung kerja saya. Jam menunjukkan 5.15 petang. Rakan-rakan sekerja yang lain telah pun mula angkat dan masing-masing menuju balik ke rumah. Saya pun bersiap sedia untuk balik ke hotel. Lalu saya keluarkan handphone untuk menghantar mesej kepada isteri untuk memberitahu bahawa saya akan balik sebentar lagi dan apabila saya sampai ke hotel nanti, saya akan bagi tahu. Dia balas dengan ringkas, baik dan berhati-hati di jalan raya. Entah kenapa, hati tiba-tiba tergerak untuk melihat lagi sama ada gambar yang hilang tadi masih ada dalam telefon atau tidak. Dan apabila saya buka saja galeri, bulu roma saya meremang. 15 gambar yang lebih awal tadi hilang, kini semua muncul balik dalam telefon. Cepat-cepat saya bangun dan berlari ke arah rakan sekerja saya yang belum balik ini. Tetapi orangnya ini asalnya daripada Kemboja. Lalu, saya buka ceritakan dari mula. Tetapi apa yang dia jawab saya, sehingga hari ini saya tidak pasti akan kesahihannya. Tetapi apa yang dia kata adalah, mungkin gambar-gambar yang awak ambil tadi, kesemuanya ada mereka di dalam. Sebab itu mereka sembunyikan gambar awak dahulu supaya mereka boleh hilangkan diri daripada gambar sebelum kembalikan gambar tersebut ke dalam telefon. Lagipun kawasan itu memang keras. Lebih daripada 10,000 nyawa yang dicabut tanpa rela. Awak rasa? Cepat-cepat saya deletekan gambar tersebut daripada telefon saya. Dan selepas itu, saya juga tidak pernah balik berkunjung ke kawasan BKK3 lagi. Itu saja cerita kita untuk minggu ini. Wahai saudara, apa yang anda rasa? Sama ada itu adalah cuma era dalam teknologi terkini ataupun sama ada kenyataan daripada orang Kemboja itu ada logik di belakangnya. Adakah anda pernah mengalami kejadian pelik di luar negara? Sekiranya anda ada, tinggalkanlah di ruang komen di bawah. Ataupun seperti biasa, hubungilah kami di laman web kami iaitu Supernatural Confession. Terima kasih kerana menonton. Saya Kim. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. What did you find? You are listening to Supernatural Confessions.